dalam segmen Cerna Minda Majlis Ilmu kita membawa korelasi perbincangan pada bulan yang lalu. Apabila kita telah jelas bahawa ibadah yang dilakukan sebulan secara istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita terus mensyukuri baki kehidupan kita, baki umur kita yang padanya itu terbentang luas peluang untuk kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk memperbaiki diri dan amalan kita. Dan pada pagi ini kita telah pun melangkah ke pertengahan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Yang saya muliakan, yang bahagia Tan Sri, seterusnya barisan kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi. Hampir-hampir saya tak sampai tadi. Saya maklum ada Ustaz Zuhairi. Saya baru touchdown daripada Kota Baru. Tapi cuaca agak panas, tekak, agak perit sikit lah. Tapi Ustaz kata, pelan-pelan lah Ustaz. Pelan-pelan sampai juga saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan yang ada ini, saya nak cetuskan kembali kesedaran dalam segmen Cerna Minda Majlis Ilmu kita membawa korelasi perbincangan pada bulan yang lalu. Apabila kita telah jelas
bahawa ibadah yang dilakukan sebulan secara istiqamah, secara konsisten, adalah bertujuan memangkin kesungguhan dan istiqamah pada 11 bulan lagi. Dan begitu dasar perintah puasa itu dengan pemilihan kalimah kutiba. Walaupun hadir dengan makna dan perkataan seperti wujiba, diwajibkan, atau furidah, difardukan, tetapi Al-Quran memilih kutiba, yang makna asalnya dituliskan, dicatatkan, dan diulang sekali lagi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan, diwajibkan atau dituliskan kepada umat terdahulu. Saya dah jelaskan pada bulan yang lalu, kita tidak boleh menolak antara maksud kutiba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kepada kita puasa itu dari sudut pelaksanaannya, dan contoh tauladannya, testimoninya, seumpama ia satu blueprint yang telah dilalui zaman berzaman. Dengan penuh rasa fakir kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dapat mencapai kefahaman makna yang sebenar. Hanya kita dapat lihat hikmah. Itulah tahap kehambaan kita. Adapun makna yang sebenar kembali kepada pemilik yang berfirman ini. Maka apabila sesuatu panduan itu, satu ibadah itu yang mana implementasinya, pelaksanaannya sudah ada panduan dan sudah dilalui generasi ke generasi, sudah pasti janji la'allakum tattaqun itu telah diraih juga dari zaman ke zaman. Terima kasih. Saya bawa contoh yang mudah pada pertemuan yang lalu, dan contoh ini lebih bersifat peribadi. Sekian lama saya cuba memahami bagaimana untuk mencapai kejayaan seperti orang-orang yang telah berjaya. Maka jawapannya hanya satu saja, iaitu ikutlah jejak langkah mereka yang telah berjaya, kerana mereka yang telah meninggalkan kesan sehingga destinasi kejayaan itu, apabila kita ikut jejak yang sama, kita pasti sampai. Maka apabila kita berdoa kepada Allah dalam suratul Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, Allah telah memberi jawapan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan ni saja. Maka kalau di dunia kita ikut contoh tauladan orang-orang yang berjaya, kita juga akan berjaya menemui kejayaan yang sama sebagaimana jejak yang ditinggalkan tadi. Apakah akhirat itu telah dijamin oleh golongan yang telah dikurniakan dengan nikmat ini? Apabila orang beriman mengikutinya, maka dia tidak berjaya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhasilnya, walaupun kemuncak Ramadan itu adalah penantian pada Al-Qadarnya,
Tetapi bagaimana refleksi puasa itu memberikan satu daya kawal pada diri dan pada dalaman. Seorang sahabat saya, minggu lepas kami jumpa di Sri Damansara. Lepas kuliah kami berbual seketika. Beliau sebut pada saya dan saya nak sebut pagi ni. Kata beliau kepada saya, Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh untuk kita melawan syaitan. Ada tak perintah dalam Quran suruh lawan syaitan? Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan hamba-Nya yang beriman memohon perlindungan daripadanya untuk gangguan syaitan. Tetapi yang Allah tuntut dan agama tuntut untuk kita kawal dan kita didik, bahkan kita seolah-olah kita konfrontasi dengannya adalah nafsu kita. Kerana nafsu itulah yang bersifat internal, yang komplement dengan kejadian kita. Maka nafsu itu telah dididik, telah ditarbiah dalam sebulan ibadah yang dilakukan secara konsisten. Itulah kehebatan dan kemuliaan ibadah puasa, sehingga Allah merahsiakan ganjarannya itu. Justru itu ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 daripada surah Al-Isra pada muka surat 284 pada juzuk yang ke-15 yang telah dibacakan sebentar tadi adalah satu larangan dan ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekeras-kerasnya. Wala tubazzir tabzira. Jangan sesekali kamu melakukan pembaziran. Innal mubazzirin, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu ikhwanasyayatin. Allah Subhanahu Wa Taala mempertautkan ukhuwahnya dengan syaitan. Yang ini saya nak sebut pada pagi ini kemuncak daripada alhasil daripada ibadah puasa yang dapat dilihat secara hikmah. Iaitu satu daya yang ada secara dalaman untuk kita kawal diri kita dan nafsu kita. Sedangkan hal itu, hal yang sama berlaku ketika kita menjalani puasa. Walaupun kita tidak disaksikan oleh manusia, kita boleh melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, tetapi kita mempertahankannya. Kerana apa? Adanya daya self-control tadi. Daripada mana datang self-control tu? Daripada puasa. Dan sebab itu datang hadis-hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat. Antara amalan yang dapat mendidik dan mengawal nafsu adalah puasa. Seandainya kalian mampu, berkahwinlah. Seandainya kalian belum berkemampuan, berpuasalah. Walaupun puasa itu dari sudut syariatnya adalah ibadah yang dilakukan, tetapi dari sudut maknawinya, ia adalah wija, perisai, protection. Maka tidak mustahil para penyelidik, hatta yang belum beriman, yang masih mencari-cari kebenaran, menemui bagaimana puasa itu dapat memulihkan, dapat merawat sistem badan ataupun sel-sel manusia yang setiap hari melakukan proses rejuvenasi. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq, kami pasti akan memperlihatkan kepada manusia
tanda-tanda kebesaran kami. Ayatina, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Fil afaq. Kita pinjam perkataan al-afaq itu dalam bahasa Melayu kita sebut ufuk. Di segenap penjuru alam semesta ini, kata Allah. Wa fi anfusihim, dan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, yang ada pada diri kamu, wahai manusia. Apa tujuannya? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Setelah manusia menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah itu, maka jelaslah pada fikiran dan pengetahuannya annahul haqq, Al-Quran itu benar. Sebab itu Al-Quran tidak pernah menyembunyikan walau satu kebenaran, bahkan mencabar bagi manusia yang masih tidak meyakini padanya, sila datangkan keterangan yang lebih benar daripada itu. Tuan-tuan bacalah mana-mana penerbitan, walaupun penerbitan bahan penulisan itu diiktiraf sebagai bestseller, tuan-tuan tak akan jumpa penulisnya mencabar pembacanya, kalau saya salah, tolong kemukakan yang lagi benar daripada saya. Tuan-tuan tak akan jumpa. Satu-satunya kitab yang bertulis yang mencabar pembacanya supaya mengemukakan yang lebih benar daripadanya, Al-Quran. Dengan rendah hati saya sebut pada pagi ni, hatta Bible pun tak ada perkataan itu. Tak ada. Kerana Allah telah menyatakan, stated dalam ayat tadi, bukti-bukti keterangan Allah itu yang dizahirkan di alam semesta dan pada diri manusia, supaya manusia itu mengetahui betapa benarnya Al-Quran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah melabuhkan tirai ayat ini, firmannya, dengan mengetuk kesedaran orang beriman dan manusia. Apakah dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu masih tidak cukup untuk menjelaskan kepada manusia bahawa dia itu maha menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Allahu Akbar. Lihat bagaimana kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Sebab itu berulang kali saya menyebutkan kepada muslimin dan muslimat sekalian satu karya poket, karya kecil yang dikarang oleh rahimahullah ta'ala Al-Syekh Dr. Salah Al-Khalidi, antara mufassir yang baru saja meninggal tahun lepas daripada Jordan. Ada satu karya kecil beliau yang bertajuk Mafatihu li ta'amuli ma'al Quran. Kunci-kunci untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Saya baca buku beliau ni masa bachelor dulu, masa nak buat pembentangan di Library UKM. Tapi saya cukup-cukup tersentak dengan prakata buku ini. Beliau yang berkeahlian di bidang ini menukilkan dalam karya itu memohon ampunan daripada Allah kerana beliau masih keanak-anakan di hadapan hidangan Al-Quran yang cukup mewah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana orang mukmin yang membaca Al-Quran bukan sahaja menghayati dari sudut halwa telinga, tetapi ia adalah kelazatan pada iman, apabila iman itu memberi daya kepada orang mukmin itu untuk melakukan perubahan, transformasi. Dan daya iman itulah yang dibina oleh Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, memberikan kekuatan 10 tahun di Madinah dalam pengakhiran wahyu untuk melaksanakan syariat-syariat yang ditanzilkan. Kata kuncinya iman. Dan saya berkunjung ke beberapa pejabat, rakan-rakan saya yang bukan Islam, yang berjaya dalam bidang perniagaan. Hampir separuh daripada mereka meletakkan asas untuk mereka berjaya itu adalah belief.
terpampang besar potret dalam pejabatnya perkataan belief. Saya balik, saya terbenam. Apa itu belief? Itulah hakikat iman sebenarnya yang mungkin diterjemah dalam bahasa yang lain. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu memberikan daya untuk kita terus beramal walhal kita tidak pernah melihat baki akaun akhirat kita hingga ke saat ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sedang bermati-matian menggali khandak dalam peperangan Ahzab. Dan sabda itu masyhur, la tuftahanna al-Qastantiniyah falani'mal amir amiruha falani'mal jaish zalikal jaish. Perang pun tak mula lagi, Nabi SAW dah sebut umat Islam pasti akan membuka Konstantinopel. Seumpama jurulatih bola kebangsaan, dia kata kita pasti akan menang Piala Dunia. Masuk saringan pun belum tentu lagi. Apakah para sahabat tidak membenarkan sabda Nabi SAW itu? Dalam riwayat menyebutkan, zaman berzaman, tahun ke tahun, para sahabat berusaha untuk mencapai apa yang Nabi sebut. Fala ni'mal amir amiruha. Sebaik-baik kepimpinan tentera adalah di waktu itu. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin ketika itu, yang memimpin delegasi untuk menawan Konstantinopel itu. Dan ada dalam kalangan sahabat yang tak berjaya tetapi diminta untuk jasadnya itu dimakamkan di Konstantinopel. Supaya apa? Seolah-olah mereka mahu mendengar, walaupun mereka tak berjaya membuka kota itu, tapak kaki siapa yang buka kota itu. Maka keyakinan daripada sabda Nabi tadi membuahkan kekuatan untuk para sahabat berusaha mencapai apa yang dia yakin. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman di dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat 26, ayat 27 Al-Isra. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu dipersaudarakan dengan syaitan. Walaupun pemerhatian ini dilakukan setiap tahun, tetapi pada tahun ini berlaku peningkatan semula peratusannya berbanding dengan penurunan beberapa tahun MCO PKP itu. Kajian yang dijalankan oleh SW Corp pada bulan Ramadan yang lalu, limitasi kajian ini hanyalah tertumpu kepada wilayah Persekutuan dan Putrajaya sahaja. Di mana? Bazar Ramadan. Daripada dua limitasi kajian ini, kawasan tumpuan kajian ini, SW Corp telah mengumpul data sisa buangan makanan pada setiap hari dalam bulan Ramadan puratanya adalah 53 tan. Bukankah kita membaca hadis-hadis di awal Ramadan? Bulan yang dibukakan pintu kebaikan, ditutup pintu neraka. Wasudifatish syayatin, dibelenggu syaitan. Bagaimana dapatan kajian ini menyatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang paling tinggi pembuangan makanan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempersaudarakan orang-orang yang membazir itu dengan syaitan. Yang ini menuntut dan menggesa orang beriman untuk merenungnya walaupun setiap kali Ramadan. Setiap kali bukan bulan Ramadan. Setiap hari bukan bulan Ramadan. Sementara menanti bulan Ramadan yang akan datang. Kerana sebulan tadi telah dilatih dengan latihan yang memberikan daya untuk orang beriman itu mendidik nafsunya. Unik tau jari jemari kita ni. 5 jari, 1 jari boleh angkat 5 plastik kalau kita pergi bazar Ramadan.
Walaupun jari ni halus je. Ini unik jari ni. Selain daripada boleh makan, boleh pegang, boleh minum, boleh angkat. Satu jari ni boleh angkat 5 plastik. Dan belum tentu 5 plastik yang kita bawa balik pada satu jari ni kita akan habiskan. Belum tentu. Jadi kita renung pada hari dan saat ini. Setiap hari sebelum kita tidur malam, kita jengah ke dapur rumah kita. Apakah makanan yang dihidangkan pada hari itu telah disyukuri, yakni dihabiskan? Seandainya tidak dihabiskan, adakah kita telah sedekahkan kepada orang yang memerlukan? Saya secara peribadinya, saya suka untuk menyebut tentang apa yang saya perhatikan untuk sama-sama kita refleks situasi itu. Dahulunya 24 jam saya duduk di masjid. Tapi saya rencanakan satu ikhtiar lain untuk saya merasakan bagaimana nikmat bekerja tu. Jadi saya buat kerja lain. Jadi hari-hari keluar pergi kerja naik motor. Dulu tak pernah rasa naik motor. Bila keluar dekat LDP tu, tengok kereta macam ulat. Dia punya takut dia. Dengan motor pun cukup laju. Dengan panasnya, baru saya tahu susahnya kerja. Tapi balik bila tengok anak buang makanan tu, rasa nak menangis tuan-tuan. Bayangkan orang-orang yang tak ada kerja, yang setiap hari tunggu restoran ditutup untuk buka tong sampah tu, ambil sisa makanan tu makan. Allahu Akbar. Bagaimana tegasnya Allah mempersaudarakan orang-orang beriman yang melakukan pembaziran. Berbaki kurang lebih 10 minit lagi menjelang 7 suku. 10-15 minit lagi. Masa tambahan menuju masa kecederaan dalam majlis ilmu ni. Saya nak tanya sejujurnya, bila kali terakhir kita menziarahi tempat pembuangan sampah, tempat pelupusan sampah? Tempat buang sampah ni dekat tong sampah besar tu pun kita pergi juga. Bila kali terakhir kita pergi ke lokasi pelupusan sisa buangan? Bila? Saya rasa saya pun tak boleh nak recall. Saya rasa saya tak pernah pergi kot. Lalu ada, masuk tak pernah. Bila tengok MBPJ, MPSJ, pekerja-pekerja tu lalu kutip sampah depan rumah kita tu, kita berselisih dengan lori tu pun 5 minit, bau tu melekat dalam hidung kita. Tapi pekerja tu dah immune dah dengan bau tu. Dia duduk atas sampah tu. Kita ni dalam hidup sebenarnya dikurniakan kesenangan dan kemudahan atas kesusahan dan usaha orang lain. Kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda bersyukur itu tidak melakukan apa yang Allah larang. Sebagai refleksi latihan dalam bulan Ramadan ni. Maka kita boleh dikatakan rata-rata daripada kita, umumnya daripada kita, kita tak rajin nak pergi ke tempat pelupusan sampah ni. Dan dalam banjian ini, pada bulan Ramadan yang lalu, yang dijalankan oleh SW Corp, 44.5% sisa buangan dalam bulan Ramadan di kawasan pelupusan sampah tadi, 44.5% adalah makanan. Menghampiri 50%. Kita baru cerita dari sudut angka, iaitu peratusan. Peratusan. Dan untuk lebih menyedarkan kita, 1 tan sisa makanan itu kalau ditukarkan dengan tenaga, ia menghasilkan 2.5 tan gas CO2, karbon dioksida. Dengan kuantiti ini boleh menggerakkan kenderaan itu sejauh 425 km.
Bayangkan, limitasi kajian ini hanya berlaku di wilayah persekutuan di Putrajaya. Itu pun 92 bazar Ramadan saja. Kalau dijalankan satu Malaysia, kalau dijalankan satu dunia pada bulan Ramadan, apakah Ramadan itu mencerminkan orang mukmin berada padanya? Ni saya sebut ni pada telinga saya yang paling dekat. Mudah-mudahan saya beramal dan Allah berikan kita semua kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Kita biasa bicara yang indah-indah saja. Hari ini kita bicara yang diusik sikit telinga kita lah. Dan 44.5% daripada keseluruhan sisa yang dilupuskan adalah sisa makanan. Sisa buangan ini boleh mengisi secara tepu 7 kolam Olimpik, kolam renang Olimpik. Sisa buangan makanan ini. Dan secara puratanya, isi rumah yang membuang makanan yang masih boleh dimakan tadi, yang bercampur dengan sisa yang tak boleh dimakan, membazirkan sekurang-kurangnya 500 hingga 800 gram per orang, yang dikira secara nilai mata wangnya adalah sebanyak RM210 sebulan per orang, dan setahun sebanyak RM2,600 per orang, per isi rumah. Kalau satu rumah tu ada 5 orang, cuba tuan-tuan kira. Dan saya teringat, bila saya susun tajuk ini, saya balik, saya jumpa ayah saya. Orang tua-tua kita ni, dia cukup banyak pengalaman hidup. Jadi ayah saya sebut pada saya, apa bezanya masyarakat hari ni membuang sisa buangan dalam plastik sampah dengan orang tua-tua dulu? Saya tak nampak apa ayah saya nak tanya. Saya tak dapat nak jawab. Akhirnya persoalan tu dijawab oleh bapa saya sendiri. Orang tua-tua dulu, bila makanan tertumpah daripada pinggannya, saya tak pasti ada dalam kamus dewan ke tidak, tapi kita sebut dulu remah makanan lah, sisa makanan tu. Orang tua-tua dulu dia tak sapu pakai penyapu, dia kutip pakai tangan dia. Tuan-tuan ingat tak? Bila sebut tu saya baru nampak. Dia kutip atas tapak tangan dia. Dan dia tak buang satu tempat, satu plastik yang ada najis anak, najis cucu. Betul tak? Walaupun makanan itu telah dicemari kotor, yang dah jatuh daripada pinggan tadi, tetapi tidak dicampurkan dengan buangan-buangan lain yang bersifat najis. Tanda adab mereka pada makanan. Lihat, orang tua-tua dulu tak belajar macam kita, tak ada kuliah hari-hari ni. Bila ayah sebut begitu, saya rasa terpukul sungguh. Memang kita buang sisa makanan sekali dengan pampers anak kita. Di mana nilai keberkatan rezeki makanan itu? Memang semuanya hasil buangan. Nak cerita betapa halus dan telitinya orang tua-tua kita dahulu. Mana mungkin kita mencapai satu formaliti dalam ilmu, kita ada master, kita ada PhD, kita kata orang tua-tua kita sesat, orang tua-tua kita tak ada ilmu. Mereka telah dahulu menemui penemuan dan berinteraksi dengan kehidupan, walaupun ilmu dan pengalaman mereka itu tidak dibukukan. Apa sebab orang tua-tua kata buat tapai tak boleh kotor? Kalau kotor tapai tak jadi? Tuan-tuan dah kaji tentang secara makmal? Mesti ada sebab. Orang tua-tua kita bijak. Dan apa yang dibidalkan, apa yang disimpulkan, apa yang disebut dalam pepatah itu cukup dekat dengan iman. Cukup dekat dengan iman. Baik. Yang terakhir. Kesan. Tadi kita sebut angka, jumlah yang dibuang. Sekarang ni kesan. Makanan yang dibuang di tapak pelupusan
akan menghasilkan gas metana. Dan metana ini adalah sejenis gas rumah hijau yang sebenarnya memberikan kesan, walaupun kita tidak perasan, kepada fenomena alam yang berlaku mutakhir ini, iaitu global warming. Gas metana yang dilepaskan 34 kali ganda lebih teruk dan lebih bahaya daripada karbon dioksida. Dan ia disumbangkan daripada sisa makanan yang dilupuskan. Jadi benarlah apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, mencari kebahagiaan dengan makna syurga itu yang abadinya di akhirat. Dan syurga itu juga dapat difahami dengan makna kenikmatan yang terbatas di dunia. Dan apa jua nikmat itu adalah membawa perasanya yang menikmatinya dalam nikmat itu. Sehingga anak muda punya bahasa hari ni, bila dia makan makanan tu sedap, dia kata heaven betul lah. Memang syurga, nikmat tu syurga. Tetapi saya teringat, pernah saya dengar dalam satu slot ilmu yang disampaikan oleh Ketua Pengarah IKIM. Kata beliau, apabila kita menafikan nikmat kehidupan di dunia dengan tujuan untuk kita bersyukur padanya, sebenarnya kita telah mencipta neraka kita sebelum kita masuk ke neraka Allah di akhirat nanti. Kata-kata ini cukup dalam bagi mereka yang menakulnya dengan ilmu. Jadi dengan rendah hati pada pagi ini saya sebutkan bahawa puasa bukan sahaja memberikan fadilat pahala, bukan sahaja memberikan ganjaran unlimited yang kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi puasa itu menghidupkan self control, daya untuk kita mendidik hawa nafsu kita. Dan kita tidak dituntut untuk melawan syaitan, tetapi kita dituntut untuk memohon perlindungan daripada godaan syaitan. Siapa kita nak melawan syaitan? Sedangkan syaitan itu diberikan penangguhan ajalnya sehingga hari kiamat. Dan syaitan itu adalah maha guru kepada segala kejahatan. Tidak mungkin kita yang baru mengenali satu kejahatan, kita nak menandingi syaitan. Tidak mungkin. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menuntut untuk orang beriman itu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf juzuk yang ke-13, ketika dikepung oleh hawa nafsu, keinginan isteri Al-Aziz, yang Allah gambarkan dalam surah Yusuf dengan perkataan yang eksklusif. Wa ghallaqatil abwab. Ada sabdu. Dalam bahasa Arab, kalau tak ada sabdu tu pun sudah membawa maksud tutup. Ghalaqa, tutup. Tapi Allah berfirman dengan sabdu. Wa ghallaqa. Kata mufassir, syaddah itu, sabdu pada perkataan pada huruf lam itu membawa maksud pintu yang Nabi Yusuf berada pada dalamnya, yang dikunci itu tidak memungkinkan Nabi Yusuf keluar daripadanya. Maknanya dikunci rapi, rapat. Kalau kita sebagai insan biasa, kita dikunci oleh satu tawaran yang dekat dengan nafsu kita, collapse kita, tuan-tuan. Tapi Nabi Yusuf selamat dalam ujian itu. Ternyata yang koyak itu adalah qamisahu min duburin, baju daripada belakang. Makna Nabi Yusuf punya baju tu ditarik. Dalam teori untuk investigate kesalahan itu. Tetapi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam awal juzuk yang ke-13, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak pelakunya kepada kecenderungan kejahatan.
illa ma rahima rabbi, melainkan mereka yang dirahmati Allah. Bukan kerana fizikal kita kuat, kerana internal yang dibina itu adalah iman, dan keimanan itu mengundang rahmat Allah untuk orang yang mempertahankan imannya. Cukuplah pada pagi ini. Saya mohon dimohon kemaafan atas kekurangan dan kekhilafan dalam bicara ini. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk sepanjang jalan, dan jalan itu membawa kita ke syurga Allah insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.